Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini cikgu akan ajar anda semua cara-cara mudah memahami ungkapan algebra. Tajuk ini sangat penting untuk pelajar peringkat menengah. Sebagai permulaan mempelajari ungkapan algebra, kita belajar bab 5 ungkapan algebra matematik A SSM tingkatan 1. Apakah sebenarnya algebra? Sebenarnya algebra ini satu cara untuk kita mewakili suatu nilai yang tidak diketahui dengan menggunakan suatu huruf. Huruf ini dikenali sebagai pemboleh ubah. Sebagai contoh, A, B, C sampailah Z. Di antara situasi yang terlibat, di sini kita lihat, Amirul membeli 5 biji apple dengan harga X sen sebiji dan 8 biji oren dengan harga Y sen sebiji. Tulis ungkapan algebra bagi jumlah wang yang dibayarnya. Di sini kita dapati bahawa harga sebiji apple dan harga sebiji oren tidak diketahui. Jadi untuk mengetahui jumlah wang yang perlu dibayar, kita perlu menulisnya sebagai 5 darab X. X ini ialah pemboleh ubah yang tidak diketahui. Ditambahkan dengan 8 didarabkan dengan Y. Jadi jika kita tahu nilai X dan Y, kita boleh mengira jumlah wang yang dibayar oleh Amirul. Kita fahami dahulu beberapa istilah yang melibatkan algebra. Yang pertama, sebutan algebra. Untuk mengenalinya, dia mesti ada gabungan huruf dan nombor. Sebagai contoh, ini nombor, ini huruf. Huruf ini juga dikenali sebagai pemboleh ubah. Manakala nombor ini dikenali sebagai perkali. Huruf ialah pemboleh ubah. Jadi gabungan kedua-dua ini dikenali sebagai sebutan algebra. Contoh yang ini juga, ini ialah perkali, ini ialah pemboleh ubah, gabungan, nombor dan huruf. Untuk ungkapan algebra ni sebenarnya melibatkan gabungan beberapa sebutan algebra. Iaitu, sebagai contoh, 2A tolak 4XY. Ini ada dua sebutan algebra. Digabungkan dengan operasi tolak. Dan ini dua sebutan algebra digabungkan dengan operasi tambah dikenali sebagai ungkapan algebra. Untuk persamaan algebra, untuk mengenalinya, dia mesti ada ungkapan algebra ditambah dengan operasi dengan tanda sama dengan. Ungkapan algebra ada tanda sama dengan. Ini juga ungkapan algebra ada tanda sama dengan. Ini kita panggil sebagai persamaan algebra. Dalam satu ungkapan algebra, terdapat beberapa sebutan. Sebagai contoh, ungkapan algebra yang ini, ada 1, 2, 3 sebutan. Macam mana untuk kita kenal, dia dipisahkan oleh operasi sama ada tambah ataupun tolak. Sekarang ada 3 sebutan dalam ungkapan algebra ini. Untuk mengenali perkali dan pemboleh ubah, dalam satu sebutan, dipecahkan, ia ialah gabungan perkali dan pemboleh ubah. Jika dua ini sebagai perkali, bermaksud selebihnya adalah pemboleh ubah. Boleh jadi juga jika 2X ialah perkali, selebihnya Y ialah pemboleh ubah. Untuk sebutan algebra yang lain, sebagai contoh negatif 3K kuasa 2Mn, untuk menyatakan perkali bagi K kuasa 2Mn, kita pecahkan kepada dua bahagian. Negatif 3K kuasa 2Mn, ini satu bahagian, ini satu bahagian yang lain. Perkali bagi K kuasa 2Mn, bermaksud K yang ini ialah pemboleh ubah. Yang ini ialah perkali. Jadi perkalinya dalam kes ini ialah negatif 3. Yang kedua, untuk kita boleh pecahkan juga negatif 3K kuasa 2Mn. Negatif ni kita asingkan. Kita letakkan bersama dengan negatif Mn supaya
tinggal 3K kuasa 2 sahaja. Okay, jika perkali bagi, ini ialah perkali, ini ialah pun boleh ubah. Okay, ataupun boleh jadi sebaliknya. Sebutan algebra kita boleh kategorikan kepada dua bahagian. Yang pertama, sebutan serupa dan satu lagi ialah sebutan tak serupa. Macam mana kita nak kenal sebutan serupa? Kita tengok pada pun boleh ubah. Sebagai contoh di sini, pun boleh ubah ialah mn. Di sini juga mn. Okey, walaupun pun boleh ubah sama, kita perlu tengok juga kuasanya adakah sama. Di sini m kuasa 2. Ini juga m kuasa 2. Jadi kedua-duanya adalah sama. Jadi dalam kes ini walaupun perkalinya berbeza, bila pun boleh ubah yang sama dengan kuasa yang sama juga, kita kenali sebagai sebutan serupa. Okay, untuk sebutan tak serupa, cuba kita lihat di sini, ada dua pun boleh ubah iaitu G dan H. G dan H, ini juga G dan H. Walau bagaimanapun, di sini G kuasa 2. Sedangkan di sini H yang kuasa 2. Dalam kes ini kita panggil sebagai sebutan tidak serupa. Untuk kes sebutan serupa, kita boleh buat operasi tambah atau tolak. Kita akan lihat selepas ini bagaimana untuk melakukan operasi melibatkan sebutan serupa. Ungkapan algebra yang melibatkan operasi asas aritmetik dalam tingkatan 1, kita akan pelajari bagaimana untuk menambah dan menolak dua atau lebih ungkapan algebra. Dan untuk mendarat dan membahagi hanya melibatkan satu sebutan sahaja. Untuk memahami dengan lebih jelas, kita buat ulang kaji dahulu operasi melibatkan nombor. Sebagai contoh kat sini, 6 tambah 12. 6 tambah 12 tak ada masalah, ini 18. Negatif 6 tambah 12. Ini yang biasa pelajar buat silap ya. Untuk memahaminya, kita boleh kaitkan negatif ini sebagai hutang. Dan positif ini sebagai bayar. Okay, ibaratnya ini berhutang 6 tetapi membayar 12. Bermaksud ada lebihan bayaran sebanyak 12 tolak 6, 6. Jadi kalau kita lihat di sini negatif 6 tambah 12, jawapannya ialah 6. Untuk kes yang berikutnya, 6 tolak 12. Okay, kita boleh ibaratkan bayar 6 tetapi hutang 12. Hutang lebih banyak. So, jawapan mestilah negatif. Negatif berapa? Cari perbezaan 12 tolak 6, 6. Jadi 6 tolak 12 sebenarnya negatif 6. Okay, negatif 6 tolak 12. Ibaratnya ini kita hutang 6, kita hutang lagi 12. Hutang makin bertambah. So jawapan masih kekal hutang. Hutang dah bertambah jadi 12 tambah 6, 18. Okay, jadi negatif 18. Okay, berikutnya 12 tolak 6. Ibaratnya bayar 12 tetapi hutangnya 6. Bayar lebih daripada hutang. So jawapannya terlebih bayar, maksudnya positif. 12 tolak 6, 6. Okay, biasanya positif ni kita hanya tulis 6 sahaja. Okay, 6 sahaja. Okay, berikutnya hutang 12, bayar 6. Bermaksud masih banyak hutang. Okay, hutang lebih daripada bayar. Tapi setelah bayar, hutang berkurang jadi 12 tolak 6, 6. Ini negatif 6. Okay, sama juga yang ini, negatif 12 tolak 6. Hutang 12, hutang 6, masih kekal hutang. Hutang bertambah 12 tambah 6, 18. Okay, yang ini ada melibatkan operasi, perlu didarab. Okay, darabkan dahulu operasi, kita tulis kembali negatif 12. Negatif darab negatif, positif 6. Ini bermaksud hutang 12 bayar 6. Masih berhutang, hutang dah kurang jadi 12 tolak 6, 6. Okay, yang ini 12. Positif darab negatif, negatif 8. 12 tolak 8 sama dengan positif 4. Okay, kenapa cikgu kaitkan dengan apa yang kita pelajari sebelum ini? Kerana dalam kes ini untuk melibatkan ungkapan algebra juga, kita gunakan konsep yang sama. Sebagai contoh 6 tambah 12, sama kesnya dengan yang ini. Okay, di mana di sini adalah sebutan serupa. Jika berlaku sebutan serupa, kita boleh ringkaskan dengan menambah nombor di sebelahnya. 6 tambah 12, 18. 18, sini ada A, 18A. Yang kedua, kita lihat ya, negatif 6
tambah 12 sama. Ini negatif 6A tambah 12 sama dengan nombor sebelahnya. Okey, 22A bermaksud sebutan serupa. Jadi kita tambahkan nombor sahaja, negatif 6 tambah 12, 6. 6 apa? Ikut sahaja di sini 6A. Sama juga dengan ni, 6A tolak 12A. 6 tolak 12, negatif 6. Negatif 6A. Yang ni negatif 6 tolak 2, negatif 6A tolak 12A. Negatif 6 tolak 12, negatif 18. Tambahkan A. Yang ni 12A tolak 6. 12 tolak 6, 6, 6A. Begitulah seterusnya. Bagaimana untuk melakukan operasi tambah atau tolak melibatkan ungkapan algebra? Okey, dalam contoh ini, okey, 2x tambah 1 tambah 3x. Okey, untuk kita gabungkan, untuk kita ringkaskan, kita susun dahulu mengikut sebutan yang serupa. Sebagai contoh kat sini, 2x serupa dengan 3x. 3x ni maksud positif 3x. Kita susun kembali ikut turutan. Okey, 2x. Okey, ikut kumpulan yang sama. 3x ni kita letak di depan. Okay, bawa dengan tanda sekali. Tambah 3x. Okay, yang ni positif 1. Letak dengan tanda sekali. Positif 1. Sekarang, untuk sebutan serupa kita gabungkan yang ini. Okay, x berdua x. Kita hanya nak tambahkan nombor. 2 tambah 3, 5. 5 apa? 5x. Kita tambahkan 1. Okay, dalam kes ini, 5x tambah 1 tidak boleh ditambah kerana bukan sebutan serupa. Di sini ada x tetapi di sini tiada x. Jadi kita kekalkan jawapan ini. Okay, nombor 2, kita lakukan perkara yang sama. Okay, negatif xy. Okay, serupa dengan ini negatif 7xy. Jadi kita susun balik negatif xy. Okay, bawa dengan tanda sekali negatif 7xy. Okay, yang ini positif 3. Okay, tolakkan dengan 6. Jadi dua ini serupa, kita gabungkan yang serupa. Negatif xy ni bermaksud negatif 1xy. Negatif 1 tolak 7, negatif 8. Tambahkan yang serupa tadi, xy. Okay, dua ini 3 tolak 6, negatif 3. Negatif 3 sahaja. Dalam kes ini kita biarkan sahaja jawapan begini kerana kedua-dua ini adalah sebutan tidak serupa. Untuk C juga sama. Okay, kita kumpulkan sebutan yang serupa. 6x, 3x. Okay, kita tulis kembali. 6x tambah 3x. Okay, yang ni negatif 2xy. Okay, pasangannya negatif 5xy. Okay, ditolakkan dengan 4. Okay, kita gabungkan pasangan yang serupa. Okay, 6 tambah 3, 9. 9 apa? 9x. Negatif 2 tolak 5, negatif 7. Ikut sahaja. Okay, silap tadi ini xy. Negatif 7xy. Okay, ini tak ada pasangan, kekalkan tolak 4. Okay, inilah jawapan lengkap bagi penambahan dan penolakan ungkapan algebra. Sekarang kita lihat bagaimana untuk melakukan operasi tambah atau tolak melibatkan sebutan dan ungkapan. Ini ialah sebutan, ini ialah ungkapan. Untuk menyelesaikannya, kita perlu mendarab sebutan dan ungkapan ini terlebih dahulu. Okay, bermaksud perlu didarab sebanyak 2 kali. Kerana di dalam ungkapan ini ada 2 sebutan, maksudnya perlu diulang sebanyak 2 kali. Dalam kes ini yang pertama, 2 darab 2V bersamaan dengan 4V. Okay. Seterusnya, positif darab positif, positif. 2 darab 3, 6. Okay, inilah jawapan untuk pendaraban ini. Untuk soalan B, okay, ini bermaksud negatif 2 perlu didarab dengan kedua-dua sebutan di dalam ungkapan ini. Jadi, bila melibatkan negatif, kita perlu berhati-hati. Yang pertama, ini bermaksud negatif didarabkan dengan positif. Negatif didarabkan dengan positif. Negatif didarabkan dengan positif. Okay, ataupun ditulis begini, jawapannya ialah negatif. Okay, negatif. Okay, 2 darab 2V. 2 darab 2, 4 ditambah V.
Okay, berikutnya negatif 2 didarabkan negatif 3. Negatif didarabkan dengan negatif. Okay, negatif didarabkan dengan negatif. Okay, bersamaan dengan positif. Positif 2 darab 3, 6. Jadi untuk lebih jelas, anda perlu memahami tips bagaimana untuk mendarab satu nombor melibatkan nombor negatif dan positif. Untuk mengingatinya, kita lihat di sini jika tandanya sama, sebagai contoh, negatif darab negatif akan dapat positif. Positif darab positif, tanda sama akan dapat positif. Bagi tanda yang berlainan, sebagai contoh, negatif darab positif. Negatif darab positif akan dapat negatif. Tanda berlainan akan dapat negatif. Tanda berlainan juga, positif darab negatif akan dapat negatif. Apabila mendarab juga, untuk soalan C, kita juga perlu berhati-hati. Dalam kes ini, untuk buka kurungan ini, bermaksud kita perlu kembangkan. Jadi, kita tengok apa yang terdekat dengannya. Terdekat dengannya ialah tanda negatif. Bermaksud negatif sahaja yang didarab. Okay, negatif sahaja yang didarab. Jadi, ini tidak perlu didarab. Kita tulis kembali 3U. Negatif darab positif, negatif 2U. Yang berikutnya, negatif darab positif, dapat negatif V. Okay, dalam kes ini masih boleh diringkaskan kerana ada sebutan serupa. 3U tolak 2U bersamaan dengan 1U. V tiada pasangan, kita kekalkan V. Tolak V. 1U kita tulis hanya U sahaja. Jadi jawapan ialah U tolak V. Okay, kita lihat pula soalan D. Okay, dalam kes ini lebih kurang sama dengan C. Cuma bezanya di sini ialah tambah. Okay, tambah, operasi tambah yang paling hampir dengan kurungan, bermaksud operasi ini sahaja yang didarab. Jadi kita selesaikan 3U tidak didarab, kita tulis kembali. Positif darab positif, positif 2U. Manakala positif darab negatif, akan dapat negatif V. Okay, sebutan serupa kita gabungkan. 3U tambah 2U, 5U. Tolak V, kekalkan begini sahaja kerana bukan sebutan serupa. Okay, begitu juga dengan soalan E, cara yang sama. Yang terdekat dengan kurungan ialah tanda sahaja, jadi tanda sahaja yang didarab. Negatif ini sebenarnya negatif 1. Okay, negatif 1. Jadi 3V, negatif 1 darab positif 2U, negatif 2U. Negatif 1 darab negatif V, positif V. Ini kita sambung saja 4V. Okay, kita gabungkan yang serupa, yang ni serupa dengan ni dan ini. So, kita tengok pangkal saja 3 tambah 1, 4. 4 tolak 4, kosong. Kosong V. Tolak 2U. Kosong V ini bermaksud kosong. So, ataupun sifar. So, kita tak perlu tulis. Dan tinggal cuma negatif 2U sahaja. Untuk soalan F, okay, berhampiran dengan kurungan ini ialah negatif 3. Negatif 3 yang perlu didarab dengan sebutan dalam kurungan ini. Okay, dalam kurungan ini ada 3 sebutan. Jadi kita ulang sebanyak 3 kali. Jadi negatif 3 darab positif PQ, negatif positif negatif 3 PQ. Yang berikutnya negatif darab positif, negatif 3 darab 4, 12 R. Yang berikutnya negatif darab negatif, positif 3 darab 2, 6. Dalam kes ini, ketiga-tiga sebutan adalah tidak serupa. Jadi, kita tak boleh gabungkan, kekalkan sahaja jawapan ini. Seterusnya, soalan D. Untuk melakukan operasi ini, kita buka dahulu kurungannya. Okay, kurungan pertama, tiada apa-apa nombor di sini, bermaksudnya 1. 1 didarabkan dengan ungkapan ini, kita akan dapat benda yang sama. Jadi, PQ tambah 3QR tolak 1. Kita tulis kembali. Yang berikutnya ini ada negatif. Jadi, negatif perlu didarab dengan setiap sebutan di dalam ungkapan ini. Okay, negatif darabkan dengan positif 4, akan dapat negatif 4QR. Berikutnya negatif darabkan dengan negatif akan dapat positif 2PQ. Okay, kita cantumkan
sebutan serupa. Okey, 4PQ tambah 2PQ, kita akan dapat 3PQ. Manakala positif 3QR ditolakkan dengan 4QR bersamaan dengan negatif 1QR. Negatif 1QR adalah negatif QR sahaja. Dan cantum dengan negatif 1. Okay, inilah jawapan lengkap. Kita tak boleh lagi menggabungkannya kerana ini bukan sebutan serupa. Okay, untuk hash, juga perkara yang sama. Kembangkan terlebih dahulu, didarabkan dengan nombor. Di hadapannya, 4 darab 3, 12A, 4 darab negatif B, negatif 4B. Negatif 3 darab A, negatif 3A. Negatif 3 darabkan dengan negatif 5, positif 15B. Okay, gabungkan yang sama. 12 tolak 3, 9. Okay, letakkan A. Negatif 4B tambah 15. Okay, kita akan dapat 11B. Itulah jawapan untuk penambahan dan penolakan ini. Okay, dalam menulis pendaraban berulang, okay, seperti contoh ini, okay, Q darab Q darab Q darab Q, kita boleh ringkaskan dengan menulis Q kuasa berapa kali diulang? 1, 2, 3, 4. Q kuasa 4. Untuk pendaraban berulang melibatkan ungkapan algebra, okay, kita lihat di sini diulang, ungkapan itu diulang sebanyak 2 kali. Jadi kita boleh ringkaskan dengan cara menulis PQ tolak RS kuasa 2. Okay, 2 kerana ada 2 kali diulang. Okay, kalau diberi dalam bentuk kuasa begini, termasuk ungkapan ini, kuasa 3, ungkapan yang sama diulang sebanyak 3 kali. Okay, kita boleh tulis ulang benda yang sama sebanyak 3 kali. Okay, inilah cara penulisan melibatkan pendaraban berulang. Untuk operasi darab dan bahagi melibatkan sebutan algebra, okay, caranya, okay, sebagai contoh A, okay, 6A darab 3AB, okay, kita gunakan cara yang panjang dahulu. 6A ni bermaksud 6 darab A. Okay, didarabkan dengan 3A. B ni bermaksud 3 darab A darab B. Jadi kita gabungkan nombor dengan nombor, kita boleh tukar balik urutannya, tukar tempat. 6 darab 3. Okay, kedepankan 6 darab 3. Okay, darab A. Okay, darab A dan B. Okay, yang nombor dengan nombor kita selesaikan. 6 darab 3, 18. A darab A, pendaraban berulang sebanyak 2 kali. Kita boleh tulis sebagai A kuasa 2. B hanya sekali sahaja. Jadi jawapan yang lengkap ialah 18 A kuasa 2 B. Untuk B, kita boleh lakukan perkara yang sama ataupun kita boleh terus buat. Negatif 25. Negatif darabkan dengan positif. Okay, negatif. 25 darab 3, 75. 75. A darab A kuasa 3. A darab A kuasa 3. Ini ada 1, ini ada 3. Jadi A kuasa 4. B ada 1 sahaja. Okay, letakkan B. Itu jawapannya. Okay, untuk soalan C, dibahagi. Bahagi ni kita boleh tulis tukar kepada pecahan. 8R kuasa 3 S. Bahagi itu sebenarnya per 4R kuasa 2 S kuasa 2. Okay, ini bermaksud 8. Okay, cara panjang. R kuasa 3 tu R diulang sebanyak 3 kali. 3 kali. Okay, darabkan dengan S. Manakala 4 darab R kuasa 2 ni bermaksud R diulang sebanyak 2 kali. Dan S juga kuasa 2 diulang sebanyak 2 kali. Sekarang kita permudahkan. Okay, atas bawah yang sama kita potong. Potong S. Potong R. Potong lagi satu R. Dan nombor ini, dua-dua boleh dibahagikan dengan 4. 8 bahagi 4 dapat 2. 4 bahagi 4 dapat 1. Jadi jawapan akhirnya ialah di atas 2R. Di bawah S. Okay, jawapannya ialah 2R per S. Okay, untuk soalan D, kita boleh lakukan perkara yang sama. 4M kuasa 4, K kuasa 3. Bahagi ni kita tukar kepada per.
negatif 32M kuasa 2K. Jadi kalau kita tak nak buat cara yang sama, cara yang panjang, kita ringkaskan. Okey, nombor dahulu. 4 bahagi 4, 1. 32 bagi 4 dapat 8. Okey, yang ni M ada 4 di atas, di bawah ada 2. Jadi 4 tolak 2 akan dapat 2. Okey, jadi M tinggal lagi 2. K di atas ada 3, K di bawah 1. Okay, kita hapuskan, tinggal lagi 2. Jadi K kuasa 2. Nombor tadi, negatif, positif, bahagi negatif, letakkan di tengah, 8. Okay, 8. Okay, ini jawapannya, ataupun kita boleh tulis kembali, negatif 1/8 M kuasa 2, K kuasa 2. Memahami dengan lebih jelas tentang ungkapan algebra. Jika video ini mampu memberikan anda kefahaman, jangan lupa like dan subscribe dan sebarkannya kepada rakan-rakan yang lain juga. Kita akan sambung dalam bahagian yang kedua.